Ini satu soalan yang sangat-sangat baik ya. Mudah-mudahan para pendengar semua dapat kita hayati bersama-sama kehebatan sunnah. Sebenarnya soalan ni pun kita dah tahu jawapan dia. Sunnah ni memang benda yang sangat hebat ya, sebab Nabi itu adalah manusia atau makhluk yang paling mulia, sehingga kan malaikat Jibril pun berada di bawah darjat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehebatan sunnah ni, barang siapa yang melakukan sunnah, maka dia akan mendapat cinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mendapat cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, maka dia akan mendapat cinta Allah. Cinta Allah. Dan barang siapa yang mendapat cinta Allah, maka itulah sebenar-benar kejayaan, kerana ia akan dibalas, diganjari dengan syurga Allah yang nikmatnya amat dahsyat. La ainun ra'at wala udhunun sami'at, ya tak, wala fi bali basyar khatar, benda yang tak pernah dilihat, benda tak pernah didengar, tak pernah terlintas. Itulah syurga. Jadi itulah kejayaan yang sebenar. Jadi kita ni bila mendapat rezeki, duit itu, ini kita suka, tetapi sebenarnya kejayaan sebenar ialah bila kita mati. Ya. Jadi dalam hal ni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam hadisnya, man ahya'a sunnati 'inda fasadi ummati, man ahya'a sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah, atau kama qala. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku. Hadis ni biasa kita dengar, cuma kita amal ke tidak? Selagi kita amal kena dengar, selagi kita amal kena dengar 10 kali, 20 kali. Bila kita dah dengar, kita dah amal, tanya lagi, dah sampaikan ke belum kepada orang lain? Kan? Itu tanggungjawablah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka itulah tanda ia mendapat cintaku. Dan sesiapa yang mendapat cintaku, maka ia bersamaku di dalam syurga. Masya Allah. Itulah kehebatan. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, bagi mereka kita ni yang mendengar, yang beriman, mudah cerita syurga neraka, kita percaya. Tapi bagi mereka yang tidak beriman ataupun masih banyak persoalan-persoalan ni, mungkin mereka tak dapatlah nak menghayati syurga bagaimana, kan? Ala kulli halnya kita nak berdakwah tu pandai-pandai lah. Khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Nabi. Ini formula dia. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita mesti berkata-kata, menyampaikan sesuatu itu mengikut kadar ilmu mereka. Budak-budak cara budak-budak, remaja cara remaja, orang tua cara orang tua, profesor cara profesor, orang bisnes cara bisnes. Semua tu Islam sesuai. Islam amat-amat sesuai, ya. Jadi kesimpulan daripada kehebatan sunnah itu, ia mendapat cinta. Bila keluarga itu mengamalkan sunnah, mereka mendapat cinta baginda dan cinta Allah. Selesai masalah. Hari ni tak dapat ni, sunnah dah tak diamalkan, cinta rahmat Allah Ta'ala tak dapat, maka syaitan banyak di rumah. Dengan macam-macam rancangan TV-nya lagi, itu, ini, maka Masya Allah, penarik-penarik ataupun faktor-faktor menolak keberkatan tu banyak hari ni di rumah. Jadi kita cuba ubahlah, ya. Khasnya kepada para pendengar di luar sana, kita ubahlah sedikit-sedikit. Nak ubah sekaligus tu mungkin pengsan juga, kan. Macam orang nak merokok. Nak merokok ni kan, kalau nak berhenti stop sekali, stop tu guling-guling dia. Dok Masih dah ajar dah cara dalam kuliah-kuliah saya, cara merokok yang betul. Itu insya-Allah tip akan datang. InsyaAllah. Jangan ketinggalan dah. Tadi Ustaz nyatakan juga tentang kehebatan sunnah ni. Tapi kalau kita lihat hari ni, Ustaz nak minta pandangan daripada Ustaz juga. Kenapa masih ada yang berat nak laksanakan? Macam mana sebenarnya cara nak atasi itu, Ustaz? Terima kasih, ya, puannya. Ini soalan yang bagus juga. Kenapa masih berat? Kita tahu dah tu. Kan? Kalau kita tahu nilai, value sesuatu benda tu ada harga, kita akan bekerja bersungguh-sungguh, kan? Kita tahu nilai duit, nilai emas, nilai rumah kita akan berusaha. Target lagi. Jadi hari ni kenapa manusia itu rasa berat? Ialah sebabnya dia tak ada ilmu. Ilmu mengenai apa? Ilmu mengenai kehebatan sunnah, iaitu ilmu mengenali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang akan dibawa oleh insya-Allah kan? Kita kenal, tak cinta, kan? Kalau cinta baru boleh bercerita. Macam kita dengan suami isteri kita, kan? Dah kenal, dah cinta, baru boleh berkahwin dan bercerita. Baik, jadi berat itu sebab tak ada ilmu. Jadi tanggungjawab hakim, tanggungjawab pendakwah, tanggungjawab semualah untuk mewawarkan mengenai kehebatan baginda, kehebatan Islam itulah secara umumnya, kan? Kehebatan baginda Rasulullah SAW. Sunnah Nabi melengkapi semua, ekonomi, politik, sosial, rumah tangga, semua bidang. Cuma kita je yang tak habis mengaji ni.
Syama'il Muhammadiyah pun tak habis lagi baca kan. Itulah kita. Itu dia. Itu kisah tentang kehebatan sunnah. Macam mana sebenarnya kita nak menyuburkan rasa sayang, rasa cinta pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan bersama juga dengan tetamu kita, ya, tetamu undangan kita Puan Farah Habibah, dan kita cakap tentang Minsyam ini sendiri. Kalau boleh nak diceritakan tentang rangkaian-rangkaian produk sedikit, kalau kita boleh kongsikan dengan rakan pendengar sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya adalah pengguna produk Minsyam ni sebelum lagi produk ni dikeluarkan lah. Sebelum pengalaman kak saya daripada semasa kak saya tinggal di Syria dulu, pengalaman kulit lah anak saya. Dah mengenai pengalaman masalah kulit yang agak Syria terlalu teruk sangat. Kemudian dah menggunakan bermacam-macam krim, lotion, vitamin E, habis berbotol-botol lah. Teruk macam mana tu? Macam sisik ikan yang Mengelupas. kering, mengelupas. Bila tengok tu rasa macam nak kikis kulit dia tu, bahagian kaki dia tu. Satu kaki habis. Kaki. Dua-dua belah tu. Kemudian budak kan, dia garu-garu benda tu kan. Jadi memang teruk lah. Bila suami saya balik ke Malaysia, beli krim. Pakai botol-botol. Tak ada efek apa-apa pun. Dan satu hari sahabat datang, pelajar dari Syria datang, dia cakap, "Akak kenapa tak cuba minyak zaitun?" Cakap, "Minyak zaitun?" Cakap, "Bukan masak je ke?" Cakap, "Tak, cuba." Cakap, "Yang biasa-biasa buat." Cakap, So saya pergi ke Suq, beli, apply. Dalam masa sehari tu, kita dah nampak dia punya macam kulit dia terkopik-kopik sikit. Tapi sebab dia terlalu teruk, jadi saya pakaikan kerap lah. Pemandi tu kan, kerap sehari dalam 3-4 kali pakaikan. Yang dalam masa 2 hari, dia dah mula lembut, nampak lembut. Tapi dia punya kulit tu masih ada lah, cuma dia lembut. Jadi bila dia dah lembut tu, dia senang jatuh. Dia ni kan, lama-lama kurang dia jatuh dalam, biasa tak sampai sebulan, dalam seminggu. Kemudian budak kan, dia cepat develop kulit dia cepat ni balik ya. Jadi memang suami saya memang betul lah. Jadi sejak tu memang kami tak adalah lotion-lotion ni lagi, tak ada. Pakai ni sajalah minyak zaitun. Pakai minyak zaitun. Dan kebetulan anak saya seorang pun lahir di sana. So dia sejak lahir sampai sekarang pun badan dia semua zaitun lah. Shampoo zaitun, sabun zaitun, serba-serbi zaitun. Baby zaitun. Sebab dia sendiri pun dah tahu dah, kalau mandi memang dia nak guna dia punya sabun zaitun. Kalau kasih sabun biasa tu, dia pakai tapi dia bawa main aja. Sebab sabun biasa ni buih kan, suka kan. Tapi dia bawa main, tapi untuk lumur kat badan dia tu, dia gunakan zaitun juga. Zaitun. Nama dia Zaitun bukan? Nur Sofia. Nur Sofia. Jadi anak-anak saya ada 7 orang anak. Jadi semuanya menggunakan minyak zaitun lah. Kalau macam dulu, even though sekarang pun kadang-kadang produk Minsyam ni terputus kan. Saya guna minyak masak, minyak zaitun tu je lah. Sapukan dulu. Yang dikenakan untuk dimasak. Untuk yang dimasak penting tu minyak boleh. zaitun ya. Amalan sunnah adalah zaitun ni Ustaz ya. Yes, Minyak zaitun betul. itu. Dan Minsyam ambil inisiatif dijadikan dengan satu rangkaian produk. Ya. So benda tu kita tahu benda tu sunnah kan. Dan kalau dia insya-Allah tak ada side effect. Kalau kita gunakan pun, kalau tak nampak, tak ada, orang cakap tak ada rugi, tak ada contohnya kita dapat sunnah. Pahala sunnah tu ada di situ kan. Apa syarat-syarat dia Ustaz kalau nak dapatkan pahala sunnah? Pertama mesti niat. Niat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara tu terpulanglah. Macam Puan Farah tadi pakaikan untuk anak, maknanya niatkan untuk sunnah, dan Puan Wasli dapat dan anak dapat juga lah ya, dalam keberkatan dia. Yang penting Minsyam drop pahala banyak. InsyaAllah. Ni kita nak claim kat Allah. Banyak pahala tu. Satu Malaysia guna. Kata orang PJ kubur tu. Masya-Allah. Bekalan. Dan tadi bila cakap tentang produk-produk yang telah digunakan, daripada sabun ya, daripada sabun dan kemudian minyak zaitun dan sebagainya, kalau Cik Malik sendiri kalau boleh kongsikan dia, apa sahaja rangkaian yang terdapat dalam Minsyam ini, kalau kita boleh wawarkan bagi pendengar-pendengar mungkin waktu ini pertama kali dengar tentang Minsyam. Alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun setengah kita berada di pasaran, memang kami tak dapat nafikan beberapa produk yang kami nak bawa masuk, tapi unfortunately keadaan di Syria sana tidak mengizinkan. Macam apa yang Zaujahana cakap. Sebenarnya Puan Farah ni Zaujahana, isteri saya. Isteri ketika dalam
cuti panjang kan, saya takut ustaz tak dapat datang ataupun jam ke apa ke cakap dengan cakap you become my guest lah for today punya talk show dekat radio. Tapi sekadar untuk berkongsi pengalaman dia, alhamdulillah dia dapat menceritakan pengalaman sebagai seorang ibu untuk anak-anak kami. Balik semula tentang yang sabun-sabun yang kami gunakan tu, alhamdulillah sabun masih kami dapat bawa masuk, insya-Allah. Cuma macam shampoo dan beberapa produk yang berasaskan zaitun tu, kerana memandangkan keadaan di Syria sana masih tak stable. Jadi memang ada perancangan, Yati memang ada perancangan, memang kami nak buat masuk. Tapi beberapa kami punya kontak di sana tu tak dapat dihubungi. Bukan kami tak mencuba untuk pergi ke negara-negara lain. We did pada bulan 12 tahun lepas, bulan Disember tahun lepas, kami pergi ke Mesir, kami pergi ke Palestin. Daripada segi minyak zaitun itself, minyak itu mungkin kami akan dapatkan daripada Palestin, kan? Yang menjadi persoalan yang saya juga yakin yang jadi persoalan di antara pengguna-pengguna kita, bukan sahaja di kalangan pengguna, malah stokis kami juga menekankan, kami ambil daripada Palestin ni kita tak bayar pada kerajaan Yahudi ke? Saya telah diberi jaminan. Perlu diperjelaskan, Palestin adalah sebuah kawasan yang dijajahi. Okey, dia adalah sebuah kerajaan yang mutlak, yang sah. Jadi sebarang cukai yang perlu dibayar akan dibayar kepada pihak berkuasa Palestin, bukan kepada pihak berkuasa Yahudi. Ya kan? Jadi kemudian minyak ni akan dibawa keluar ke Jordan, ke Amman, dan dibawa air freight pengantaran udara ke Malaysia. Jadi tiada sesen pun dibayar kepada kerajaan Yahudi. Allah tu. Jadi tapi daripada segi produk-produk, Ana dah ke Mesir, Ana dah ke Palestin, ke itu, Ana rasa kami masih sisa untuk dapatkan daripada Syam lah. Mungkin ada, kalau tidak masakan Rasulullah sendiri sampai mengatakan berkatilah Syam, berkatilah Syam, berkatilah Syam. Mungkin ada kehebatan Syam tu sendiri. InsyaAllah selagi selagi yang boleh, kami akan terus. Dan mungkin saya percaya di luar sana rakan-rakan kita dah berusaha sebenarnya nak dapatkan rangkaian produk daripada Minsyam sendiri. Bagaimana nak dapatkan produk tu? Okey, macam Ana cakap tadi, Habatus Sauda telah mula berada di pasaran sejak minggu lepas. Evo, extra virgin olive oil dalam bentuk kapsul, akan mula berada pasaran minggu ni, insya-Allah. Sekiranya tak ada, boleh hubungi Iqbal Yazid 019 682 3040. Nak ulangi, 019 682 3040, ataupun anak-anak sendiri 019 Muhammad Faik 019 211 3040. Ana ulangi, 019 211 3040. Dan sesiapa yang nak lebih selesa, nak dapat tip yang lebih banyak, boleh hubungi kepada Ustaz Abu Syifa sendiri. Dia juga menjual barang-barang kami ni, mungkin insya-Allah akan lebih yakin, insya-Allah. 019 272 4761. Ana ulangi, Ustaz Abu Syifa 019 272 4761. Itu dia nombor-nombor talian yang boleh dihubungi untuk dapatkan rangkaian produk daripada Minsyam sendiri. Alhamdulillah. Dan tadi membawa Ustaz dan kita nak kacau Encik Iqbal kita bercuti, kita kacau dengan nombor talian beliau. Dia dalam perjalanan balik dari Johor ni. Itu dia, harapkan perjalanannya dapat